الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan kita makhluknya yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi manusia Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, demi kata Allah kami memuliakan Bani Adam. Jadi saudara yang mulia, maka untuk nawi kemuliaan kepada manusia tak dini dan untuk beri kejayaan kepada manusia ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan satu jalan untuk mulia dan untuk berjaya, untuk dapat untung besar, untuk dapat bertuah besar manusia ni. Satu jalan, yaitu jalan Nabi SAW, jalan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Tidak ada jalan yang kedua untuk berjaya manusia. Hanya satu jalan, one way, satu jalan. Tidak ada jalan yang kedua, yaitu jalan Nabi SAW, juga jalan Anbiya alaihimussalatu wassalam. Bandingannya serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hatta manusia marilah dunia ni juga melalui satu jalan. Tidak ada jalan nombor dua. Tak kira siapa, raja ke, rakyat ke, orang kaya ke, orang miskin ke, orang besar, orang pangkat besar ke, orang biasa, orang tak ada pangkat ke, orang kampung ke, orang bandar ke. Satu jalan Allah Ta'ala hantar mari, iaitu jalan ibu, jalan perut ibu pula. Tak ada jalan nombor dua. Tuan-tuan yang mulia, dan begitu juga bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak halih manusia ni dari dunia ni, juga melalui satu jalan, iaitu jalan mati. Raja pun mati, rakyat pun mati, kaya pun mati, miskin pun mati, ada pangkat presiden pun mati, orang biasa pun juga mati juga. Tak ada jalan nombor dua. Belah tu lah tuan-tuan yang mulia, untuk berjaya manusia ni pun tak kira pia. Raja pun tak apalah, rakyat pun tak apalah, orang kaya pun tak apalah, orang miskin pun tak apalah, orang rumah besar ke, orang rumah kecil ke, orang ada pangkat ke, orang tak ada pangkat ke, orang kampung ke, orang bandar ke, orang menega ke, orang berkebun ke, orang berbenar ke, orang jadi tokai ke, jadi poli ke. Satu jalan yang untuk berjaya, iaitu jalan agama, jalan Nabi SAW, jalan agama. Jadi tuan-tuan yang mulia, tak ada jalan nombor dua. Jalan yang kedua tak ada. Tuan-tuan yang mulia, dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hubungan dengan janji Allah. Janji-janji Allah Ta'ala kepada manusia ni, Allah Ta'ala hubung dengan agama. Dan tuan-tuan yang mulia, kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ikat dengan janji dia. Kuasa Allah, kudratullah,
kuasa Allah ni Allah ikat dengan janji dia. Di mana di apa ada janji Allah, maka di situ ada kuasa Allah. Dan janji Allah, Allah ikat dengan agama dia, dengan perintah dia. Agama ialah perintah Allah. Dengan perintah Allah ada janji Allah. Dalam janji Allah ada kuasa Allah. Boleh faham tak? Dua-dua yang mulia, kuasa Allah, kudrat Allah, Allah tidak ikat, Allah tak ada hubung dengan apa-apa, dengan mana-mana asbab dunia. Tak ada. Allah Ta'ala hubung kuasa dia, kudrat dia ni dengan apa-apa, dengan mana-mana asbab. Tak ada. Dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah kuasa mutlak. Kuasa Allah, kudrat Allah, kuasa mutlak. Tak ada ikatan, tak ada hubungan dengan mana-mana nizam yang kita nampak ini. Segala nizam asbab. Tak ada ikatan, tak ada hubungan. Ada asbab, tak ada asbab, berlawan dengan asbab. Di sisi Allah supaya tuan-tuan yang mulia, dunia Allah Ta'ala jadikan darul asbab adalah darul imtihan. Allah Ta'ala buat dunia ni dengan asbab ni untuk ujian. Dan makhluk Allah Ta'ala buat semua ni. Dan segala asbab yang Allah Ta'ala buat semua ni, asbab juga makhluk Allah. Asbab kita nak nampak ni makhluk Allah. Kita ni makhluk Allah. Dan amalan perbuatan kita juga perbuatan Allah. Hak kita ada bergerak ni daripada Allah juga. Kita makhluk Allah. Dan perbuatan kita juga makhluk Allah. Allah buat juga. Bukan hak kita. Tuan-tuan yang mulia, Allah bagi tahu kata, wallahu khalaqakum, Allah lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan bagai yang kamu kerja, bagai yang kamu amal, pun Allah buat juga. Mung tak ada serah apa mung. Kita ada bergerak, kita ada berdenyuk, mata kita ada nampak, telinga kita ada dengar, kita ada perasaan, semua daripada Allah Ta'ala. Matahari Allah Ta'ala buat, cahaya matahari juga Allah Ta'ala buat. Panah yang ada di matahari itu Allah Ta'ala buat juga. Makhluk Allah Ta'ala belakang. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah SWT sengaja buat ada asbab dalam dunia ni untuk uji. Untuk uji. Dan tuan-tuan yang mulia, segala asbab, segala makhluk Allah Ta'ala ni tak ada munafaat, tak ada mudarat. Munafaat tak ada, mudarat tak ada. Bagi hak kita nampak munafaat, tak ada munafaat. Bagi hak kita nampak mudarat, tak ada mudarat. Munafaat dan mudarat hak Allah Ta'ala. Bagi hak kata kita nampak munafaat, bila Allah kata mudarat, jadi mudarat. Bagi hak mudarat, bila Allah Ta'ala kata munafaat, jadi munafaat. Faham tuan-tuan? Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat makhluk ni bukan untuk munafaat kepada manusia. Dalam nasi itu kita makan jadi kenyang. Orang ahli kaji kata dalam nasi ini ada zat protein. Dalam nasi ini ada zat garam. Dalam nasi ini ada zat saka. Dalam nasi ini ada zat besi. Ada sanlek, san klere, san namtan. Banyak lagi. Ada vitamin, ada protein dalam nasi. Ini ahli kaji ya. Tuan-tuan yang mulia, yang mana tubuh manusia kita ni berhajat, berkehendak kepada zat-zat tadi. Orang-orang ahli kaji, dia kerja kaji kata gitu. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat makhluk semua ni bukan untuk manfaat. Allah Ta'ala buat makhluk dia ni untuk mengenal Allah ya. Untuk nak kenal Allah, makhluk untuk buat dalil kenal Allah. Zaman dulu orang mengajar ayat kata, dalil kata Allah ada, dalil kata Allah kuasa, makhluk. Benar tu. Hak tu betul tu. Hak tu kena tu. Hak tu sahih. Makhluk semua ni untuk jadi dalil buat kenal Allah. Bukan ada munafaat, ada mudarat. Munafaat dan mudarat Allah sendiri. Tuan-tuan yang mulia, kudrat di zat Allah. Kudrat ada di zat Allah. Allah tidak letak kudrat dia dalam mana-mana asbab. Dalam apa-apa makhluk dia. Ada kudrat. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya semua makhluk ni, kalau campur habis segala makhluk ni selain daripada Allah, maka tak ada kuasa. Allah bagi tahu selain daripada Allah tu kekuatan dia supaya sangat labur. Supaya sangat labur. Alladzina ittakhadhu min dunillahi awliya
kamathalil ankabut ittakhazat baita. Mereka orang yang menjadikan selain Allah Ta'ala tu penolong dia, pembantu dia, duk harap dia, duk gantung situ, duk harap di situ selain daripada Allah. Allah bagi tahu, Allah bandingkan supaya laba bergantung di sarai dia, supaya laba menjadikan sarai dia, laba awak sarai dia. Betul. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya yang paling lemah, yang paling pahu, yang paling dhaif sekali sarai rumah laba. Rumah laba lah rumah paling lemah sekali. Allah bandingnya kekuatan makhluk ni supaya dengan laba. Mana tak ada kekuatan apa. Orang sepak ting tak bunyi kita pun putus berat. Nama orang tu orang sepak ting tak bunyi, orang tak agak kena lagi. Tak lewat podah. Tu. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya makhluk tak ada kuat, tak ada apa. Tapi mata kita ni tuan-tuan yang mulia, dia nampak makhluk ni dia bergerak. Nampak makhluk ni melahirkan makhluk lain. Nampak makhluk ni mengadakan makhluk lain. Makhluk ni lah melahirkan makhluk lain. Kita nampak pokok ni melahirkan buahnya. Pokok ni lah memasakkan buahnya. Pokok ni lah memanihkan. Pokok ni lah jadi memasakkan. Pokok ni lah macam-macam kita nampak. Dari asbab. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala buat melalui asbab. Nampak dengan asbab ni untuk uji. Imtihan. Ini uji. Untuk nak uji. Uji apa? Uji iman. Tuan-tuan yang mulia, kerana iman Tuhan nak Tuhan suruh kita beriman. Beriman dengan hak tak nampak. Iman adalah iman bil ghaib. Iman hak Allah Ta'ala nak daripada kita ni, suruh kita iman bil ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang ghaib, dengan hak tak nampak dengan mata. Tuan-tuan yang mulia, itu iman hak Allah nak. Itu iman al-matlub. Iman yang ditutup oleh Allah adalah iman bil ghaib. Iman hak nampak dengan mata, ini bukan iman. Ini adalah iman orang kafir. Iman orang kafir. Orang hak kafir dengan Allah Ta'ala tu, dia beriman dengan apa? Dengan mata ni. Dia percaya ke asbab ni. Percaya ke asbab ni. Dia bergantung dengan asbab. Dia iktimat dengan asbab. Dia harap kepada asbab. Dia yakin kepada asbab. Semua. Dia kasih kepada asbab. Sayang kepada asbab. Tuan-tuan yang mulia, tapi kita ni sayang juga. Tapi dengan Allah, sayang Allah lagi. Duduk dalam asbab, bila Allah panggil, mari lalu buat kita. Allah panggil, mari lalu. Dalam kata kita ni, sayang ke Allah lebih pada asbab. Asbab Allah Ta'ala suruh kita ambil. Dalam asbab ada syariat. Dalam asbab, syariat. Agama Allah ada dalam asbab. Ada syariat. Tuan-tuan yang mulia, dalam asbab ada sunnah Nabi. Dalam makan ada sunnah Nabi. Dalam tidur ada sunnah Nabi. Dalam minum ada sunnah Nabi. Dalam semua asbab ni ada sunnah Nabi SAW. Jadi syariat. Faham tuan-tuan? Kita ambil asbab untuk amal syariat. Faham tak kita? Payah kan ni? Payah kan ni? Payah kari kan ni? Tuan-tuan yang mulia, kita kena muzakarah semua. Kita kena dengar semua ni. Kalamul iman, majalisul iman, majlis iman, muzakarah iman. Ini takaza iman bil ghaib. Takaza tutup teh hendak iman bil ghaib, kena muzakarah. Sahabat tuan-tuan yang mulia, mereka selalu muzakarah iman. Mereka panggil memanggil antara satu sama lain, masuk dalam majalisul iman, masuk dalam majlis iman. Ta'al, mari najlis, kita duduk, nu'minu bi rabbina, kita beriman dengan Tuhan kita, sa'atan, pada satu ketika. Mari duduk. Ya. Gitu urut. Gitu urut. Hajat mari masuk dalam majlis iman. Tuan-tuan yang mulia, ini tutup teh. Ini orang panggil tutup teh, takaza. Takaza dalam bahasa Urdu panggil takaza. Takaza makna tutup teh. Kehendak iman, kena ada majalisul iman. Tuan-tuan yang mulia, kita hidup ni di dalam alat uji. Mata kita duk nampak asbab. Telinga kita pun duk dengar asbab. Otak kita pun duk fikir asbab. Tuan-tuan yang mulia, bima takut ni selorang mata, selorang otak, selorang telinga, selorang mulut, selorang
Apa ni? Slogan-slogan ni slogan masuk ke dalam hati ni. Takut dimak dengan asbab. Ambil asbab, tak apa. Jadi kaya tak apa. Jadi raja tak apa. Nampak? Tuan-tuan yang mulia, orang Allah zaman dulu, Nabi Sulaiman jadi raja besar dia. Raja besar. Tuhan boleh jadi raja besar. Dia minta dengan Allah Ta'ala nak jadi raja yang mana tidak ada lagi selepas pada dia ni, tak ada raja macam dia. No, raja mulkin la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tidak layak dah selepas pada aku ni, tak layak dah orang nak jadi raja. Tak ada dah seperti ini. Allah beri dia jadi raja, boleh merentah sebutir dunia, boleh merentah manusia, boleh merentah jin, boleh merentah syaitan, boleh merentah binatang, boleh merentah udara. Udara ni dia boleh merentah. Oh, tak ada lagi lah. Lepas tak bertemu sampai kiamat dah. Orang ada amnat, orang ada kuasa, yang mana Allah beri kuasa, boleh rentah habis macam ni. Jin dengan setan ni, dia suruh dia ambil mutiara. Dia ambil batu permata dalam patak gunung, patak laut. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamasil. Jin dengan setan ni buat kerja untuk Nabi Sulaiman. Nak buat bangunan, nak buat mahligai, nak pergi kutip permata yang mahal, bukan pakai di jari, bukan pakai di ni. Bubuh di rumah dia tu, di mahligai dia. Tu Sulaiman tu. Tuan-tuan yang mulia. Perintah udara, suruh bawa dia naik udara. Di atas udara, tak ada kena pakai teknologi. Tak ada alat-alat rekod teknologi. Kapal tubai tak ada. Tak ada. Udara, dari terang. Udara ni mubasyarah. Ambil Nabi Sulaiman bawa naik. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bertakhta di udara bersama dengan kabinet. Orang-orang dia, pembesar dia, pegawai, ulu balai dia. Tuan-tuan yang mulia, satu orang abid di bumi melihat Sulaiman bertakhta di udara, maka orang abid ni kata, subhanallah, begitu hebatnya nak kerajaan Nabi Sulaiman. Orang abid ni sebut kata-kata begini, didengar oleh Sulaiman. Kelun. Orang panggil kelun ni, bawa naik ni, masuk dalam telinga Sulaiman. Tubik di mulut, dengar. Tak ada mobile, tak ada handphone, tak ada mertu, tak ada satelit, tak ada dautiam di zaman mereka. Teknologi belum ada di zaman mereka. Tapi Allah telah beri kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang kecil di bumi ini, dia duduk langit tu, dengar. Turun mari. Wahai abid, apa kamu ucap? Apa kamu kata? Abid tu takut ketak-ketak. Apa kamu ucap? Mu kata apa? Bagi tahu. Tak ada kata apa. Apa kamu kata? Dia kata molek. Tak ada kata huduf. Apa kamu cakap? Dia kata subhanallah, begitu hebatnya kerajaan Sulaiman. Aku datang untuk beritahu kepada kamu, subhanallah yang kamu ucap satu patah tu lebih maha, lebih afdal daripada kerajaan Sulaiman bin Daud. Noya tu ya, takut mu silap reti, takut mu silap faham, takut mu silap nampak. Mudah kuasa kerajaan ni begitu maha sangat. Tak ada apa sekarang dengan subhanallah, mu kata sepatah tu maha subhanallah lagi. Ni kita ni dia muzakarah iman bil ghaib ni, nak pahalah ni. Nak yakin. Barang tak nampak ni barang kena yakin. Tuan-tuan yang mulia, barang nampak ni barang tak betul ni, barang tipu. Bukan sungguh kita dah nampak dengan mata, bukan sungguh. Kita dah nampak kita matang, dan kita dah nampak kita buat kerja, kita dah nampak kita menega, kita nampak kita buat asbab. Kita dah kata tu lah boleh. Tipu, bukan di belakang asbab, di belakang kerja kita ni. Kuasa Allah, kudrat iradah Allah buat keputusan untuk bui kita ni. Nak boleh ke, tak boleh ke, banyak mana. Setiap apa ni, itu maknanya telah diqadarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah dimenentukan oleh Allah dengan iradahnya, dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tak ada sangkut paut dengan asbab kita buat. Ni zahir mata ni untuk uji, untuk nak uji kita. Sebab tu tuan-tuan yang mula kena muzakarah sokmo, nak kena muzakarah sokmo. Pasal apa dia muzakarah ni? Nak buat tubik ni, takut orang nampak dengan mata, dia masuk dalam hati nak buat tubik.
Ni kita dah keluar 4 bulan, ni kita dah keluar di jalan Allah. Keluar 4 bulan, nak waktu baik ni, nak waktu baik. Nak waktu baik, hak kita nampak dengan mata. Nak waktu baik, hak otak, hak kita fikir dengan otak kita. Nak waktu baik, hak apa kita dengar dengan telinga kita ni. Nampak-nampak, nak waktu baik, hak masuk dalam hati kita ni. Ini fasadul yakin. Ini fasadul iman. Ini iman yang rusak. Dah. Tuan-tuan yang mulia, kalau tak keluar, tak tu baik. Kalau mengaji kitab tak tu baik. Kalau kilik surat, kilik kitab tak tu baik. Tak tu baik. Kalau ngapa Quran jadi hafiz Quran, tak tu baik juga. Kalau naik ke Batu Ber, pergi di Mekah, tawaf Baitillah, bersa'i, tak tu baik. Tuan-tuan yang mulia, sejalan nak itu baik, keluar. Nampak? Tuan-tuan yang mulia ni kena keluar 4 bulan ni supaya kita ada keluar ni, tu baik ni. Nak waktu baik ni. Nak waktu baik benar hak dalam hati kita. Supaya kita ada kata bila-bila ada keluar. Kita muzakarah maksud la ilaha illallah. Nak waktu baik kebesaran makhluk. Nak bubuh kebesaran Allah. Hatu. Nak tu. Nak waktu baik itu. Nak waktu baik itu. Nak bubuh tu. Nak bubuh kena waktu baik dulu. Faham tak? Tuan-tuan yang mula kalau nak waktu baik tak boleh. Kalau nak bubuh tak boleh. Kena rayak ke Tuhan. InsyaAllah ni. Malam-malam bangun ya Allah. Kena waktu baik bagian ni ya Allah. Kena waktu masuk bagian ni ya Allah. Kena waktu baik ni. Kebesaran makhluk ni. Daripada hati ni. Masih Allah. Selain pada Allah waktu baik. Mu kena tanya kebesaranmu ni. Dalam hatiku ya Allah. Kalau tak gitu aku tak boleh gelai. Cukup aku gelai baru tak gelai. Sahabat dulu tuan-tuan yang mulia. Plastu dia. Ada Allah dalam hati. Sifat-sifat hati semua ada Allah. Katakanlah kalau hati di dalam sahabat ni, hati ni ada bilik. Hati ni ada bilik-bilik kita. Bilik apa? Bilik kasih. Bilik harap. Bilik yakin. Nampak? Tuan-tuan yang mulia semua dalam bilik tu ikut pergi buka pintu bilik tu ada Allah. Dalam bilik yakin pada Allah. Ada Allah saya. Dalam bilik harap pun pergi buka Allah saya. Lain pada Allah tak ada situ. Dalam bilik kasih pun ada Allah lebih daripada yang lain. Kita ni dalam bilik hati kita ni ikut buka. Ada ghairullah belakang. Tuan-tuan yang mulia tahu dah nak kata ada ghairullah. Cik tak ada kena dakwa kata aku tak sedar dakwa. Tuan-tuan yang mulia kita boleh cek amalan kita tak jadi. Amalan kita tak ada tahu. Amalan kita tak jadi. Sahabat dulu amalan jadi. Pada dengan Allah Akbar. Pada dengan subhanallah. Pada zikir. Pada sebut nama Allah ni. Boleh buat berlaku tu. Tak kira semaya lagi. Pada zikir. Jemaah sahabat pergi di Rom. Orang Rom tanya mana tanda kehebatan kekuasaan Allah Tuhan kamu. Sahabat baca subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Istana mereka berkocok. Tasirah, cukup dah tasirah, buat pandai. Sahabat pergi ke Parsi, baca takbir, Allahu Akbar, runtuh istana Raja Parsi. Cuba kita pergi Jogja. Kok istana raja-raja mana ni? Tak jatuh. Tuan-tuan yang mulia, kerana kita ni mulut yang lidah, dalam hati muka lain. Dia kata, dia ucap daripada hati tu. Yang mana dalam hati tidak ada selain daripada Allah. Masih wallah. Tidak ada dalam hati. Ada dalam hati hanya Allah. Kena bilik ni. Ni tuan-tuan yang mulia bukan mau dapat bulan waktu baik ni. Tapi tak apalah kita belanja dulu 4 bulan. InsyaAllah deh. Jangan berketah lah. Jangan bergelar lah. Ada hawa buah lebat belajar. Istimak wani bakak ni jadi ketah. Ada nak hari bayar apa sini? Surat kertas jemaah kata hak juga tak ada. Hari tu ada 3 jemaah. 3 jemaah ada wafsi. Kita raja wafsi. Bona wafsi ramai. Kita kata cuba akik tangan amai tengok. Wah, akik 8 jemaah. Tengah-tengah duk bayar tu pula mari lagi masuk. Dah jadi gelap, dah jadi ketah, jadi luruh putih. Jangan kelik dengan putih ini. Kena masak dulu.
Kerana kita maksud nak masak. Masak dia, masak kita. Masak email kita ni. Kena rayak ke Tuhan. Aku tak gelai ni ya Allah. Kalau tak boleh ni, tak gelai. Tu. Nak boleh hakikat iman. Dua-dua yang mula nak boleh hakikat iman ni. Keluar 4 bulan, jaga usul, jaga tertib, jaga adab. Ni lah ni orang-orang India besar mari. Orang Pakistan buzur pun besar mari. So tengok jemaah ni. So bakat kira suruh jemaah ni. Jaga usul. Jaga tertib. Jaga adab. Benar-benar. Adab taklif. Adab segala adab ni. Amal dengan adab. Adabun nubuwah. Adab kenabian. Ni duduk dengan bayar. Suruh tu duduk dengan adab. Kenapa? Tuan-tuan yang mulia kerana adab ni. Bila adabun nubuwah ni. Tuan-tuan yang mulia adab ni mari dana. Mari di Allah. Adab kita dua ni mari daripada Allah. Biar ayat Nabi. Nabi SAW kata, Adabani Rabbi. Allah telah, Tuhan aku telah mengajar aku ini adab. Fa ahsana ta'dibi. Maka Allah jadi baik adabku ini. Semua adab tu. Kita ada muzakarah adab. Adab makan, adab tidur, adab taklih, adab buah, adab gah, adab buah. Adab gah tu adab perjalanan Nabi SAW. Tu. Jadi tuan-tuan yang mula kena. Lepas tu kena minta pula dah dengan Allah Ta'ala. Kena minta. Nabi boleh ni kena minta. Kena ramah. Kena ramah perasaan kita. Kena ramah kerenyek perasaan kita tu. Tu baru mulai. Dua-dua yang mulia Nabi dulu. Kena ramah juga. Bukan buat kita saja nak boleh iman ni. Dalam Quran hak Tuhan sebut banyak kali dalam Quran Nabi Musa. Habis kena surah ada Musa ni. Dah. Musa ni paling banyak sekali kisah yang mana Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan yang mulia. Dia ni Musa ni dia belajar agama, belajar tauhid, belajar makrifat dengan mak dia. Dia kecil lagi dalam istana Firaun. Mak dia ada ayat dia, Firaun bukan Tuhan, Firaun makhluk. Firaun makhluk. Tuhan kita Allah yang buat kita, yang ada pera kita, yang buat langit, yang buat bumi, yang buat matahari, yang buat bulan, yang buat bintang, yang mentadbir segala perkara ni Allah. Itu Tuhan kita. Firaun makhluk bukan Tuhan. Dia ayat ni halal dalam istana tu kerana dia dibesar di dalam istana Firaun. Tuan-tuan yang mulia, apa besar panjang mari jadi masalah dengan raja Firaun. Tuan-tuan yang mulia, maka raja nak bunuh. Orang dalam istana tu sayang Musa, bunga mai ayat mai cari Musa. Ya Musa, innal mala'a ya'tamiruka liyaqtuluka fakhruj. Musa, raja dah carimu nak bunuh, keluar kes lalu dah. Keluar kes lalu dah. Tak ada nak sifat baik, tak ada nak sifat apa. Fa kharaja khaifan yataraqqab. Maka Musa pun keluar dalam keadaan itak kiri kanan hulu hilir belakang tak apa. Takutnya orang tua mari ni. Hingga dia berjalan pergi menuju Madian. Madian sekarang ni duduk di Ordun. Di Jordan. Daripada Mesir. Dia sampai sana. Tuan-tuan yang mulia. Di sana Nabi Syuaib. Nabi Syuaib jumpa dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib nampak muka budak ni molek. Nampak bakat ada. Mewah benar. Dan dididik, diasuh dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun. Dia mengaji dengan bapa Nabi Syuaib. Dia mengaji dengan ustaz Nabi Syuaib. 10 tahun. Dia mengajar ni, mengaji hak iman ni, mengaji akidah, mengaji makrifat kepada Allah. Alim Musa. Tuan-tuan yang mulia, patu satu kali tu dia dengan bini dia, dengan kami dia. Kena pegang kami, belanja duit ada ketua bau. Duit tak ada bersama bau begitu. Kain selas pinggir je gitu. Dah, Nabi Syuaib nikah dengan anak dia, belanja kena pegang kami. Ya boleh. Jamelah ni boleh. Kalau bukan dia nanti duit orang kita ni kharik kalau belanja nak duit selalu. Belanja hajar ngaji. Anak tina yang tak ada ngaji. Mu hajar Quran. Tu. Wih pandai Quran. Boleh tu belanja baik tu. Ni enggak sebab kata belanja ke emas selalu. Emas kahwin. Isi kahwin. Sebut isi selalu. Dia boleh hak lain pada tu. Boleh. Musa, Nabi Syuaib buat belanja. Pegang kami 10 tahun. Dua-dua yang mulia.
Dia dengan Nabi SAW 10 tahun. Lepas tu pada malam tu dia dengan kami, dia dengan bini. Bini pun besar katanya. Pada sakit perut nak beranak pada malam. Duduk di atas pantai pula dah. Gelap, malam gelap gelemak pula dah. Sejuk pula dah. Sejuk tempat demo tu. Sejuk sungguh. Bukan sejuk tempat kita. Sejuk tempat kita kata biar suai tu. Tak ada sejuk apa. Kalau kita nak pergi banding dengan tempat demo tu. Sejuk sungguh. Jadi tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan begitu, Musa diberi nampak oleh Allah api di atas bukit. Dia pun tak fikir, boleh api mari ni, bila api hak gelap jadi cerah. Hak sejuk ni boleh dia jadi panas. Dia kejap dengan bini dia, nampak api tu bini dia kata, aku nak pergi mundur sini sultan. Nampak? Bini dia pun tak ada apa. Tak kata apa. Moga nak pergi api, dia pun perlu pada api. Dalam gelap lagi, dalam sejuk lagi. Bawa naik pergi di atas Nuh, dipanggil nama Musa. Nuh, dia ya Musa. Dipanggil, wahai Musa. Ana Rabbuka. Aku ni Tuhanmu ni. Tuhan kita, Tuhan kejap dengan dia selalu. Aku Tuhanmu ni. Fakhla'na alaika. Mu kena pecah dua kasutmu tu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sekarang mu duduk di tempat yang bersih, muqaddas tuwa. Mu duduk sini sekarang. Wa ana khatartuka. Aku telah pilihmu ni jadi rasul dan nabiku malam ni. Tu Tuhan nak pilih jadi nabi dan rasul malam tu. Wa ana khatartuka fastami' lima yuha. Mu kena dengar wahyu. Saya pun kajian dengan wahyu dia. Innani ana Allah. Sesungguh aku ini Allah. Tuhan ngajar dia mula. Kemarin umat dia mengajar. Tadi ni bapa Nabi Suhaib dia tua dia mengajar. Sekarang ni Allah mengajar makrifat kepada dia. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. Aku ini Allah. Tak ada Tuhan malaikat aku ya. Tuan-tuan yang mulia, ini ngajak asah tauhid Tuhan ajar sendiri. Lama dah kejap tu. Bini dah sakit berat tu, tak pakai air kat tu, cuk kat tu. Habis ni dengan kami dah sejuk, duduk situ lah. Tuhan tak ada cara mula dengan bini dia. Nak tarbiyah Musa, nak tazkiyah Musa ni. Nabi Musa dapat hakikat iman. Tuan-tuan yang mulia, mak dia mengajar, tua dia mengajar, sekarang Tuhan mengajar, tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Bah kita ngaji sampai situ kedak ni kita ni. Tak masuk lagi. Kecik banyak tu. Tuhan sendiri dah kecik dengan dia. Bukan main-main. Tuan-tuan yang mulia akhir Tuhan tanya dia nak teh tengok. Nampak? Saya kata, Matilka biyaminika ya Musa. Munduk bawa apa tu di tangan kananmu tu Musa. Tuan-tuan yang mulia Musa ni, tua dia hadiah tukar sepotong. Tukar ni tukar sakti, tukar keramat lah kita kecil bahasa kita sini. Tukar keramat. Bila nak tukar jadi tukar. Bawa nak kahai buah jadi galak. Jadi banyak sendiri. Bukan mesti herat gitu, pengah apa tu, pengah siar radio kita dah. Kayu tu jadi panjang jadi bohong, daun dekat kahai tu, tinggi-tinggi tu jadi kau panjang gitu. Ambil mana tukar ni ni? Nampak? Musa ni jadi puasa kemah benar. Dia boleh puasa hebat benar ada tukar ni. Banyak faedah, banyak pertolongan kepada dia ni. Lepas tu hanya tanya. Orang ni kalau ada bagai fisik, bila orang tanya, tak kira dia tanya, royak lebih selalu. Baru ni ada kita tanya mata cicit dia boleh pakai apa. Ni mata Bukit Nori dia kata ni. Royak tak tahu lah. Ada ke dalam ni dia pakai mata cicit Bukit Nori, minta maaf weh. Bukan orang yang tak bakar, tapi nyepak tu lebih pada hak semati. Lagu beli. Tak boleh dah buat kita ni dah kena tipu lah ni lah menima ya. Bukan orang yang kata salah, bakar lah. Tak kan?
Jadi ni apa ni? Musa apa ni? Saya tanya apa muda bawa dia. Dia kata ni tukar dia tukar ni. Oh dah hai dah jadi galah. Dua ayat kata gini, oh tukar ni banyak. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Untuk saya ya Allah dalam tukar ni banyak pada. Tuhan tak nak. Tuhan tak sini. Paham ni, perasaan ni, pandangan ni. Tak sewi ada dalam hati tu. Tak selah tu. Nawi seluruh, nawi ada mulahazah, nawi ada nazar. Nazar dengan mata hati itu. Wi nampak kata semua ni daripada Allah. Tu. Ayah-ayah juga ada ayat ni. Tuhan ada apa? Tuhan nak tarbiyah pula. Saya kata capak mutahab al-qihaya Musa. Mutahab tukar. Tak boleh lah. Tuhan ada kacau dengan yang lama dah. Dia tahu daripada tukar kayu kering, kayu mapuh ni, Allah dengan kuasanya menukarkan tukar kayu tadi jadi ular. Fa iza hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba jadi ular hidup. Ular telur. Dalam bahasa kita sini ular telur. Dalam kio Musa ular ni ketik mak mati selalu. Si paling nak lari. Kerana dikira dia kira kata ini berdorak besar ni. Muka buat jadi ular tu tengah tinggi pada Musa. Jelek dah ngangau lu memang ya Allah ada dengan tangi pun apa. Siapa paling nak lari? Tuhan kata la takhaf. Musa jangan takut. Innahu la yakhafu ladayyal mursalun. Sesungguhnya rasul-rasul semua berada di sisi aku, mereka tidak takut. Jangan lari. Khuzha, ingat ulang. Tu. Tu yang mula tu nak boleh email tu. Katanya dari riwayat mengatakan Musa nak pergi ekor. Saya kata dia pergi ekor, pergi mulut tu. Pasal ni nak habis perasaan ni, nak habis pandangan, nak habis hasrat. Kena ramah, hancur perasaan pandangan sendiri tu. Kerak, habis. Tu Musa nak boleh pergi ulang. Tuhan raya. Khuzha sanu'iduha siratahal ula. Mu peganglah ula tu. Aku nak wajib tukar kelik. Apa dia dah kita ni iya ke? Iya kan ni? Yalah tak lah mak selalu. Tu. Tuan-tuan yang mula Tuhan buat apa? Hak dalam pahal tengok nampak kata tukar munafa'ah. Hak tengok nampak kata ula mudarat ni. Dan nak percaya kepada Allah putus saya. Khuzha sanu'iduha siratahal ula. Mungkin nak pegang tukar ula ni. Aku nak jadi tukar kelai. Tuan-tuan yang mulia Musa nak boleh pegang ula ni hak cerak dan nampak kalau ketik mati selalu ni. Tuhan janji pong Tuhan pong. Ini hak buang kita dekat jalan ni pong lah. Betul dulu dengan Tuhan. Tuhan pong. Janji pong lama ke? Ni kita ni. Deh, Musa kena ramah, kena kacau perasaan pandangan dia. Okey. Tuan-tuan yang mulia, belah itulah kita hari ini. Nak boleh iman, nak boleh keluarkan fasadul yakin dalam hati kita. Ghairullah ni, kena ramah perasaan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Jangan turut langsung, jangan wi langsung, jangan ikut langsung, jangan ambil langsung. Perasaan kita ramah. Bawa Allah wi. InsyaAllah dah. Tu sampai kita ayat kalau naik kapal tubai kita awah Mekah tak tubai. Kalau kilik kita pergi mengaji pun tak tubai. Keluar, pas kita ramah dalam keluar ni. Kalau keluar saja tak ramah tak dia ke? Banyak duduk di luar masjid. Malah duduk dalam taklim. Malah warak-wah. Tak jaga adab, tak jaga usul, tak jaga tertib. Duk jadi kaca daun, duk jadi cicak karung. Jangan buat gitu, kena buat habis perasaan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Pak kalau tak boleh lagi, kalau tak ada lagi royak ke Tuhan, pas royak ke Tuhan pun tak ada lagi, jangan kelih. Wih terkesok lah. 4 bulan kita ni, Allah Ta'ala kesok. Kesok email kita.
pergi kepada satu tahap, satu peringkat, jadi ada rasa perubah iman itu. Tu Musa lepas pada tu luar biasa dah keyakinan dia. Sekarang ni tak ada tolak banding dah. Bila Tuhan kata apa, selalu dah yakin. Ikut Tuhan kata apa ni. Lepas tukar dia dulu dia dengan kambing, ya selamat kat tu dah. Jadi galah pun dia dengan kambing. Sekarang buat dia lepak, buat dia pegang ni, buat duit tukar semula ni. Sekarang ni tuan-tuan yang mulia, boleh selamat Bani Israel sejuta neratus ribu, bukan sejuta, neratus ribu Bani Israel boleh berjalan dalam laut. Allah kata Musa, ambil tukar katak laut tu, ambil tukar katak main, dua belah lorong. Terbelah laut tu jadi dua belah lorong. Ambil di lorong satu, siapa lorong dua belah, nampak tengok. Jadi air dinding itu jadi ciuman. Tak ada bimbang. Lah mana orang hadap jalan di lorong dua belah? Orang lorong satu tak bimbang. Orang lorong belah pun nampak orang lorong satu ni. Kalau buat kita berjalan selama jalan kita. Bimbang tak kalau jadi lorong lain-lain ni kan masuk lorong lain-lain muka buat tu lah buat kita belakang orang lu selamat ke dak. Hak tunggung lorong dua belah selamat ke dak. Bimbang takut tu. Ni dak nampak tengok. Allah Ta'ala nak senang hati. Buat dengan apa tu? Dengan tukar tadi. Bukan tukar agama. Perintah Allah tu. Kata Allah. Waktu yang mulia, satu masa Nabi Musa bersama dengan Bani Israel di padat teh. Air tak ada nak minum. Dah go air. Kaum Bani Israel wayak pada Musa. Musa pun Allah dapat perintah daripada Allah Ta'ala. Tuhan kata, Musa, ambil tukar tu katak batu. Fat idrib bi'asakal hajar. Pukullah dengan tukar kamu tu, batu tu. Bila Nabi Musa dia katak pok batu dengan tukar tu. Batu stoka ni katak pok tu. Fajarat min husnata asyrata aina. Maka terpecah daripada batu tadi 12 mata air juga. Karena Musa ni 12 kaum, 12 grup buat dia. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Jadi setiap grup manusia tu mereka tahu lubang mana hak buat dia. Tu tuan-tuan yang mulia. Jadi Bani Israel boleh tupai. Dan Musa ni dia yakin dengan Allah Ta'ala. Tak kira. Ikut Tuhan kata apa. Kenapa? Setelah apa? Setelah dia kenyat habis itu. Tu. Jadi kita ni pun tuan-tuan yang mulia ni kita keluar 4 bulan ni bukan main-main ni. Nak belajar iman. Usaha iman ni. Kita ada keluar ni usaha iman. Kena boleh iman, kena usaha atas iman kita ni. Kena muzakarah iman semata ni kelak mai markah pun kena muzakarah iman juga. Dah. Dak kira nak goreng kita ni, dak goreng iman nak tua. Nak masak. Nak tua. Dak sewi mentah. Dah, tuan-tuan yang mulia tak boleh pakai imam mentah. Tak boleh pakai imam putih. Bahaya tuan-tuan yang mulia kita duduk dalam keadaan alam uji ni takut kita tak selamat daripada ujian ni. Lebih-lebih lagi dunia yang jauh dengan Nabi SAW, sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kita sekarang ni adalah zaman fitnah. Fitnah. Fitnah ni sekarang banyak fitnah Nabi yang kecil, Nabi wayak dahulu. Kata fitnah banyak akhir zaman. Satakunul fitanu, akan adanya fitnah. Kaqita'im minal lail, seperti potongan kegelapan malam. Al-muslimi, seperti kegelapan malam. Orang duduk di akhir zaman fitnah banyak ni supaya orang duduk gelap malam. Malam itu merupakan fitnah. Seolah kata gitu. Fitnah banyak ni supaya orang duduk gelap. Pak orang nak duduk gelap ni, ya nak cerah tak ada jalan lain. Nak maki, nak murih, nak hamba, nak mengepek, nak kata, nak supah pada gelap, tak pergi gelap kalau kita duduk gelap. Untuk nak lepas pada gelap ni kalau duduk gelap, kena bawa pelita ya. Kena bawa cahaya ya. Bila ada cahaya, gelap tu hilang mengikut kadar kekuatan cahaya tu di kita. Ni kerja Nabi SAW, kerja ini kerja ada cahaya ni. Kerja dakwah kita ni kerja cahaya. Kerja bawa nur. Tuan-tuan yang mulia bilang pada Nabi jin Madinah, bukan nama Madinah
bukan nama Madinatul Munawwarah. Madinah ni dulu ni nama Yasrib. Bandar Yasrib di situ. Ya ahla Yasrib la muqama lakum. Hei orang Yasrib. Dalam Quran ada Tuhan seru orang Yasrib ni. Bila Nabi pergi di sana, orang di sana ni biar biasa dia mai buat haji di Mekah. Musim haji kat Nabi ni pergi buat dakwah masa orang buat haji, Nabi pergi dakwah pergi jumpa segenap kabilah. Jumpa dengan orang yang mari di Yasrib, Nabi kecek-kecek, ada beberapa orang percaya dan beriman dengan Nabi. Ucap kalimah. Tak dapat mari pula, temu pula. Tuan-tuan yang mulia, akhirnya orang-orang sini ni, orang Yasrib ni faham tengok keadaan Nabi hidup di Mekah ni, memang hidup di bawah tekanan. Di bawah, orang panggil di bawah tekanan, anak beranak, kaum kerabat dia, Quraisy sendiri. Nabi nak buat apa tak boleh. Mereka pun senda, mereka pun pelawar ni mana senda lah. Ya Rasulullah, hiduplah di tempat saya, hiduplah tempat kami akan beri pertolongan. Ajak Nabi kita tempat demo. Nabi pun kata insya-Allah. Dia tak lama dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah perintah wahyu kepada Nabi suruh hijrah pergi di sana. Dan Nabi dia buat hubungan apa dah? Dia buat hubungan dah hantar orang dia, hantar sahabat pergi ngajar, pergi buat dakwah dan buat taklim di sana. Mus'ab bin Umair pergi di sana. Jadi tuan-tuan yang mulia, kau bertambah orang, kau bertambah karkun di Madinah, kau bertambah karkun. Nabi hantar sahabat. Akhir sekali Allah Ta'ala suruh Nabi hijrah lagi. Bila Nabi hijrah lagi, hijrah Nabi masuk di dalam pengetahuan orang-orang di sana. Mereka datang tunggu Nabi di satu tempat nama Quba. Mari tunggu situ. Bawa Nabi sampai mari, mereka nampak cerak dah Nabi. Dengan Abu Bakar Siddiq, kena dah kata cerak Nabi. Mereka sambut kedatangan Nabi dengan kata-kata sambutan. Tala'al badaru alaina misaniyatil wada'i. Dia buat kita dengar ngaji dulu tu. Tala'al badaru alaina. Telah naik dah atas kita ni bulan pernah-pernah. Anggap banding Nabi sebagai bulan purnama. Hingga dia kata telah datang, telah naik dah bulan purnama, mari sama kita dah. Mari dah min saniyatil wada, mari daripada saniyatil wada. Satu panggilan Mekah. Mekah tu ada panggilan lain, saniyatul wada. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia kata lagi, wajibah syukru alaina. Wajiblah kita kena bersyukur kepada Allah. Ma da'a lillahi da'i. Satu orang da'i ni mari hajak kita kepada Allah. Satu orang da'i ni, Nabi ni da'i, orang dakwah ni mari hajak kita ni kepada Allah. Bagi orang da'i hajak tu kita tu ialah hajak kepada Allah. Kita kena bersyukurlah kepada Allah. Ni dengan kata-kata sambutan ni, Nabi pun tinggal di situ selama 4 hari di Quba. Sampai hari Selasa. Hari Senin Nabi tubik. Dan tuan-tuan yang mulia, duduk 4 hari situ Nabi buat masjid pertama. Masjid pertama yang Nabi kita buat ialah Masjid Quba. Lalu ni kalau kita pergi di Madinah pun orang pergi ziarah di Masjid Quba. Masjid pertama yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Molek alaninya, Nabi dulu buat udah-udah ya, ambil batu-batu, hatu-hatu, niat kata ni masjid. Masjid ya lah. Perabot tak ada, kipas-kipas tak ada. Hari Jumaat Nabi keluar daripada Quba menuju ke bandar Yasrib. Orang ramai duduk pakat mari sambut Nabi di situ. Tuan-tuan yang mulia, mari duduk hari ni buat masjid. Ni kita kena kira ni. Lepas tu Nabi pun naik kenderaan dia. Bawa Nabi naik kenderaan dia tu, adik-adik dia ada di Madinah. Adik-adik Nabi ni ada tak tahu. Anak Nabi ni. Untuk hajak Nabi, minta dengan Nabi, suruh Nabi ni duduk meremah lah. Ada orang tu hajak Nabi duduk sama dia. Orang ni pun hajak, orang tu pun hajak pakat hajak Nabi. Dia tinggal di rumah mereka. Nabi pun nak rakyat kata nak duduk sama orang tu, takut orang tu berasa hati. Nak rakyat kata nak orang ni, takut orang ni berasa hati.
Gak Nabi pelepah kata, unta yang kenderaan ini diperintah suruh pergi. Nabi pelepah gitu. Unta kenderaan ini diperintah suruh pergi. Di mana unta ini berhenti, di situ dia nak turun. Rumah siapa yang dekat dengan tu, rumah tu lah nak tupai sama tahu. Ini cakap Nabi dengan orang-orang Madinah. Tuan-tuan yang mulia, unta dia pergi bersapa 7 musim unta pun. Jadi bola. Terus. Unta pedau. Nabi pun turun situ. Rumah yang dekat dengan tempat tu, rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Orang Madinah. Nabi pun tupai rumah dia lah sama tangga. Nabi kumpul orang, sahabat-sahabat di situ. Dan tanya tanah tempat unta berhenti itu tanah dia. Panggil tuan mari. Panggil mari, mari. Buat malam kan nak jual. Nabi pun suruh Abu Bakar, bayar duit selalu ambil tapak tanah tu. Dan di situ Nabi jadikan masjid, tapak masjid dia. Tuan-tuan yang mulia ingat, kita hari ini kita nak muzakarah ni tentang pembinaan pembangunan masjid di zaman Nabi SAW. Dah, kita kena buat juga pahamai kita. Kita kena buat juga kiraan kita. Kita kena buat juga pahamai kita, pandangan kita, pendapat kita mengenai masjid. Karena buat kita ni kalau tanya masjid dia mau apa rumah dia? Untuk sembahyang Jumaat. Gak dia Jumaat kali ya hari. Orang rajin dia jawab kata masjid ni untuk sembahyang Jumaat dengan Jumaat. Nampak? Jadi hingga sikit. Acak sikit. Ada juga orang yang ada masjid ni untuk sembahyang raya. Tuan-tuan yang mulia, semua pandangan ni adalah pandangan pendapat yang salah belaka. Kita tanyalah mana-mana majlis pun sepatutnya tak? Umat hari ni faham tak siapa, faham pandang. Tali pandang di dalam memahami masjid sekarang. Tak siapa bagaimana kandak Nabi buat masjid. Tuan-tuan yang mulia, mungkin tak semaya saja masjid ni. Nabi telah buat masjid dia. Tuan-tuan yang mulia, bila Nabi buat masjid, Nabi buat program hidup amal masjid, ada program, ada amal di situ. Tuan-tuan yang mulia, amal Nabi buat tu jadi ada nur. Jadi di kampung ni, bandar ni mendapat nur, berubah orang-orang situ berubah. Tuan-tuan yang mulia, akhir sekali nur ni bergerak di rata-rata belakang. Maka nama kampung, nama bandar Yasrib tadi bertukar daripada bandar Yasrib kepada Madinatul Munawwarah. Bertukar dengan sendiri, dengan otomatik gitu. Tuh. Tuan-tuan yang mulia, Nabi telah amal, Nabi telah buat program masjid tu. Hingga Madinah tu kuasa pemerintah, boleh Nabi. Ekonomi menego dulu Yahudi dekum tu, topek Yahudi. Orang-orang Madinah, orang Islam tu dulu belum Nabi pergi, lekat hutan Yahudi yang bertepek. Bila Nabi pergi, ekonomi pun kembali di tangan orang Islam. Orang-orang muhajirin, hak hijrah daripada Mekah ke Madinah, pandai mereka. Mula mereka. Laku, jadi laku apa sahabat. Karena mereka jujur, mereka ada amanah, mereka ada ikram. Tak pernah kritik. Tak semua buat kita lah ni, tak boleh mereka buat kita. Baik tak baik. Pandai kena kritik kepada kita. Modal tak ada, tak apa, dia ada kritik. Kita ni kalau tak ada modal, bawa kritik, pakai tipu selalu tak. Pasal makan dapat selalu. Ni kita. Abdul Rahman bin Auf dulu orang mari cari nak pergi barang. Bawa unta beratus-ratus ekor dengan muat teh barang. Wih tawar. Abdul Rahman kata dia tak ada modal, tak apa, ambil dulu. Bila-bila nak masuk jambai, dia tubik nak masuk jambai, tubik pada sejik tu. Mereka masuk jambai. Orang-orang barang, orang bawa barang perniagaan mari. Tak apa, buat turun. Demo tu, suruh anak balik yang sah, anak balik buat turun, guru. Dia masuk jambai, pergi jambai. Bawa tubik jambai, kelip mari jambai, sudah dah. Demo tubik pergi berat. Orang yang mahu tak pergi berat. Orang lain orang mari tunggu. Barang siapa ni? Barang aku. Nak jual, berapa? Berapa? Tak lapor. Lalu dah. Nak duit cash,
Nak duit selalu hak tak ada, duit tak ada, bang tak ambil dulu. Orang mari beli bayar cash. Dia beli tadi tak ada kena bayar. Itu Abdul Rahman bin Auf. Kredit dia molek. Tuan-tuan yang mulia duduk tak ada lama Madinah tu dia dapat pegang ekonomi, setakit. Terpaksa hingga Yahudi kena lari. Tak letak. Tu. Dan Yathrib sudah bertukar jadi nama Madinatul Munawwarah. Tuan-tuan yang mulia hingga akhir-akhirnya kuasa Khalwah. Enggak siapa boleh Fathul Makkah. Hingga siapa Khalwah. Bawa Pak Nabi Khalwah lagi. Tuan-tuan yang mulia, tapi tempat pusat pemerintahan Hamniat Rathaban juga dalam Masjid Nabi. Tempat sun bancakan juga dalam Masjid Nabi. Dan dalam Masjid Nabi ini jadi orang panggil ini mesti tempat belajar ilmu, segala ilmu belajar di Masjid Nabi itu. Belajar ilmu agama ni di Masjid Nabi. Tak ada sekolah-sekolah, tak ada keluar tu, tak ada. Tak ada sekolah, pondok-pondok ada, biar buka Abu Bakar lagi, buka pondok Abu Bakar ni. Di masjid ni saya. Ini sejarah yang telah berlaku tuan-tuan yang mulia. Ada masjid ni saya. Hingga siapa negara sudah jadi luar di zaman Sayyidina Umar, siapa ke Mesir, siapa ke Afrika, sebelah lain siapa ke di Eropah. Tapi pusatnya di Masjid Nabi. Masjid ni tempat orang panggil tempat selesai masalah. Masalah individu, masalah orang seorang, masalah keluarga, masalah kampung, masalah masyarakat, masalah negeri, masalah negara, masalah dunia, masalah akhirat, masalah hidup, masalah mati, semua boleh selesai di masjid. Takkan kita ada nampak kita ada bahaya kata masjid ni untuk sembahyang Jumaat dengan jemaah ya. Fahamilah tu kena taubat insya-Allah tuan-tuan. Faham masjid wis apa tempat faham Nabi. Sebab tu di masjid kita pergi, kita kena susung pasal semula program amal Masjid Nabawi. Nak buat kelak semula. Nak buat kelak umat ini semula. Nak buat kelak semula masjid semua ni kepada para masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan. Tu lahir orang jadi macam sahabat tu. Lahir macam orang macam Abu Bakar. Lahir orang macam Umar. Lahir orang macam Osman. Lahir orang macam puak-puak sahabat semua ni. Yang mana mereka ini Allah Ta'ala telah menundukkan seluruh makhluk ni kepada mereka. Ni, dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, Allah Akbar, bergonjang ni. Pelajaran acuk di Masjid Nabi. Lima sahabat pegang 5 heret gitu. Makhluk tunduk kepada sahabat. Tanah, air, api, angin tunduk kepada sahabat. Berlaku kebakaran di Madinah di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Masa tu bomba tidak ada, daplang tak ada, kereta menyembur tak ada. Umar rapat-rapat makan api nak gimbik apa semua. Tuan-tuan yang mulia, Umar masuk dalam masjid, jumpa satu orang sahabat nama Tamim dari, wahai Tamim, kom bangun dihamba api. Tamim kata, man ana, siapa aku ni? Wa ma ana, apa aku ni? Aku tak lewat apa? Bangun dihamba api. Oh, tak boleh tu ambil suruh ni pergi. Gila gitu. Api tu nyala di tempat nyala dia, jatuh bak tanah. Api takut kepada sahabat. Bergulung, hamba, lari masuk dalam batu. Tu tuan-tuan yang mulia. Dan sahabat dulu mereka, hati mereka yakin pada janji Allah. Yakin pada janji Nabi SAW. Yakin kepada ucapan Allah. Kalamullah. Kalamur Rasul. Nak tak boleh. Nak bani tak boleh. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi hajar dia doa. Kita lah ni dia panggil doa Abu Darda. Allahumma anta rabbi hingga akhir. Nabi wayak kata membaca doa ni pagi dan petang, Allah selamatkan kamu, Allah selamatkan harta benda kamu, rumah tangga kamu, keluarga kamu. Tak dia gak yakin dengan janji itu. Yang ada dalam doa yang diajar. Baca juga. Kebetulan ada satu ketika berlaku, umumnya makan api di kawasan itu. Orang hungar ke cari Abu Darda, wangak, kampung kita makan api, rumahmu juga makan api. Abu Darda perenung, tunduk. Dia kata rumah dia ada. Allah, letih ni. Orang mari wayak ni letih ni. Kita mari dengan hatinya gaduh ni nak
supaya dia ambil kerjasama ni. Nanti dia buat kamera kata mah dia tak kata. Atau kita mari dengan bisa gitu ke? Dengan gaduh gorok tu pada mau tak karet kita buat bagaimana? Bukan letih rang, letih perasaan tu. Buat tak mengena, buat tak karet. Orang nombor 2 mai raya. Abu Darda, cepat. Rumah kamu makan api. Rumah aku dah. Nya tahu dah. Orang yang ketiga mari pula dawaya. Bangga Abu Darda makan api. Rumah aku dah. Nya tolak tiga-tiga penurut khabar mai raya dia. Orang raya mereka tengok dengan mata. Dua-dua yang mulia akhirnya kesudah bila khabar kata api itu padam mati, api itu mabuk. Dan umur Abu Darda adalah selamat. Orang sahabat hamai wayak 3 orang ni harilah Abu Darda ni kasyah ke kan. Mai wayak dia pak mendengung pasal dia tengok rupa Abu Darda mendengung wayak tu mayat dia. Bukan dia nampak. Kena risik buku ni. Kena kira bercara dengan Abu Darda. Lah mana mu kena wayak kata. Mu kena wayak mu nampak tengok kan. Abu Darda kata tidak. Bila muwayak berita kata rumah makan api, aku pun renung tengok, aku baca ke doa Nabi hajar aku ni. Bah aku ingat cerah aku baca. Bah Nabi bagi tahu Allah jaga rumah, Allah jaga apa. Nabi wayak lah tu dah. Mu main wayak belaga dengan Nabi, aku tak percaya, mu percaya Nabi Rahmat. Ini sahabat tuan-tuan yang yakin dengan amal. Yakin dengan amalan yang ada janji Allah dalam amal. Yakin dengan ucapan Nabi SAW. Tak tengok dengan mata pun tak apa dah yakin. Satu orang sahabat tu dengan Nabi duk balah dengan Yahudi. Nabi pergi kampung. Hari tu jumpa dengan Badawi nak jual kuda. Nabi beli. Akak jual beli siap dah. Bayar duit siap dah. Lepas tu Badawi orang kampung dia kata tak apa saya pergi hantar ya Rasulullah. Ya pergi sekali dia kuda pergi. Bos apa tak apa kata jual masalah. Barawi ni, pasal perut tak molek ni, dia buat masalah dengan Nabi. Dia kata, aku tak nak jual lagi kamu. Nabi kata, jual dah, aku beli dah, bayar dah, dah lagi. Balah jadi balah gitu. Dia semua kata, nak makan tak payah gitu. Nabi kata, beli dah ke tadi, akak jual beli siap dah ke, bayar duit siap dah ke, dah. Nabi kata, bayar dah, mana saksi? Kebetulannya satu sahabat tu mari dengar. Nabi balah ni. Lepas tu orang Badawi tu tanya, mana saksi mu kata mau beli mau bayar? Sahabat tu kata, aku jadi saksi. Aku ni jadi saksi. Nabi paling marah. Kau nak mau jadi saksi? Mu ada ke? Mu tengok ke? Mu dengar ke? Nabi paling marah pula. Orang nak jadi saksi ni makna dia kena tengok. Dia kena dengar. Dia kena ada dalam kejadian tu. Dia kena ada dalam hekan tu. Wah ni mau jadi saksi ke mana? Dia tu ayat kata, ya Rasulullah, saya dengar dengan telinga saya ni Rasulullah kata, beli dia, saya Rasulullah beli, Rasulullah bayar dah. Dia yakin ucapan Rasulullah ni. Dari situ dia. Maka Rasulullah kata, saksi kamu seorang ni mendapati 2 orang lain jadi saksi. Wow. Kerana iman dia. Dia ni sahabat nama ni kita tak ingat nama. Mu seorang jadi saksi, supaya dengan orang lain, 2 orang jadi saksi. Mahal. Tu tuan-tuan yang mulia sahabat ni dia yakin kepada Nabi ni, tak tengok dengan mata. Kalau Nabi kata pakai yakin. Kita ni dak ni kena tengok dulu. Nak tengok dulu temu. Kita dalam kubur tu kita tengok denu baru nak beriman, baru nak tu. Hak agama tu ayat ni nak apa watak karek, watak pada, watak kata. Bang kita sampai kubur tu. Ni agama iman yang kita berbicara, agama Islam yang kita berbicara ni kena tanya oleh kubur. Terus gapo dia agama kamu? Siapa dia dek peramu? Dia dek peramu dek pada kamu dulu biar man rabbuka wa ma dinuka. Gapo dia cara susunan hidup kamu? Agama adalah susunan hidup. Lagi royak lah mana? Lagi kata lah mana? Tuan-tuan yang mula di sana bukan mulut saja kecek, hati tu. Iman. Amal Islam betul-betul tu. Kalau ada tu baru terjawab. Dah. Jadi tuan-tuan yang mulia, klik pada Masjid Nabi. Kenapa?
Tuan-tuan yang mulia, Masjid Nabi, daripada Masjid Nabi ini tempat selesai masa Allah, tempat pusat belajar, tempat pusat mengaji, tempat untuk melesat, untuk susun negara, tempat tadbir negara. Tu di zaman Sayyidina Umar, negara sudah jadi luas, tapi tempat pusat pemerintahannya adalah Masjid Nabawi. Dan kekuatan Masjid Nabawi ini, tuan-tuan yang mulia, kehebatan pemerintah di sini ni, tuan-tuan yang mulia, orang nak buat jahat tak boleh. Ini hebat. Orang nak buat jahat tak boleh. Siapa dia pergi buat jahat, orang tu nak tak boleh gelisah. Orang nak buat jahat tak boleh. Ini ajib. Sedadu tak ada, tahan tak ada, askar tak ada di zaman Nabi mentah. Di zaman sahabat tak ada pakai askar. Tak ada. Tak sekolah ni cuba tu baik pada Balai Markah ni kan dah begini ni. Tu tanya gambar, tanya kalau ayat tak dakwah, mana tengok rau, ada rau dari dia. Walah tengok ada ketik-ketik ni dia tu. Markah ni corangan wak udah tak apa lagi. Surat rau. Suatu yang mulai di zaman Nabi tak ada pakar. Tapi ambil orang nak buat kalau tak boleh. Bila buat, nak ada tak boleh. Hebat. Bila terbuat, nak ada tak boleh. Mari jumpa dengan Nabi, serah tubuh. Ya Rasulullah hukumkan. Suruh hukum. Goyak dia salah begini mengaku. Kadang-kadang Rasulullah tu halih qadiyah tu. Halih tu. Qadiyah kecil dia mengaku kes tu. Rasulullah halih pusing-pusing tak sewi yang mengaku. Supaya tak saya hukum. Tu. Bila orang mari mengaku salah, mengaku diri itu, dia sunat bagi orang ada kuasa tu, kena pusing dia, jangan pergi mengaku. Supaya dia tu jangan kena hukum. Kerana berat. Tapi nak ada lalih Rasulullah. Ya Allah, ya begini. Royak tu tu. Hingga Rasulullah kena hukum dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini kekuatan masjid di zaman Nabi SAW. Dan tuan-tuan yang mulia, hal lebih pada tu lagi, kita pernah dengar sokmo. Satu kabilah di negeri Yaman, Abbah, ketua kabilah ni nama Abbah. Belum pada dia nak tinggal dunia, dia pesan anak dia. Mirdas nama. Dia pesan anak dia nama Abbas. Abbah, bila berlaku kesusahan dalam kabilah kita, mungkin mandi ni, berala ni, mubuh bedak dia, lepas tu mu sembah dia, lepas tu minta pertolongan dengan dia, dia boleh tolong. Bawa dia pesan, bawa dia pergi tinggal dunia. Kawan anak-anak dia ni berlaku tak lama, berlaku kesusahan, berlaku kejadian yang tak baik dalam kabilah dia. Selalu dia ingat pesanan ayah orang tua dia, pergi mandi berala dia tu, buah bedaklah, buah air baulah, dan sembahlah, dan minta. Bawa nak minta berala kecil. Ni ada dalam kitab Hayatus Sahabah tersebut cerita belah ni. Kullil qabilati min Sulaimin kulliha halakal anisu wa asya ahlul masjidi udaddama dua kana yu'badu marratan qabla al-kitab ila an-nabiy Muhammadi innal ladzi warisa an-nubuwata wal huda min ba'di ibni Maryam Quraisyum muhtadi. Besar lagu-lagu pula. Bunyi suara bukan sekali. Ulah. Kullil qabilati min Sulaimin kulliha. Hei Abba, murayaklah kepada kabilah Sulaim semua ini. Kabilah ni nama kabilah Bani Sulaim. Murayaklah kepada semua ni. Halakal ani, semua manusia telah binasa. Wa asya ahlul masjid, sekarang ni telah hidup ahli masjid tu. Selamat hidup subur ahli masjid. Lain pada tu binasa, kata di bawah. Jadi Masjid Nabawi dia ada di Yaman ni. Kejadian ni yang di kawasan negeri Yaman. Deh, dulu berala ni Adamak ni boleh dikasihi, boleh disembah pada satu masa. Sebelum daripada kitab diturun kepada Nabi nama Muhammad. Sekarang ni Nabi Muhammad telah bangkit dah. Dan kitab telah diturun kepadanya. Tak boleh lagi nak sembah. Berala itulah ayat itu. Innal ladzi warisan nubuwata wal huda. Sungguhnya orang yang dapat pesaka nubuah, pesaka kenabian dan pesaka hidayah ni.
Selepas daripada Isa anak Maryam, dia Muhammad tu bangsa Quraisy. Dia berada di Madinah. Dengar ni perkataan ni. Hingga selepas pada tu Abbas ni bawa orang dia, kabilah dia pergi ke Madinah 200 orang. Pergi safari masjid Nabi, tinggal kabilah dia di luar, tunggu di sini. Dia masuk dalam masjid. Iklan pula dia. Ada di antara kamu ramai-ramai ni orang nama Muhammad. Dia dengar berala ayat dia nama Muhammad ni. Nabi bikah bangun dia, wahai Abbas, kamu kata, kamu ucap, beritahu pada aku apa Adamak bercakap dengan kamu. Nabi dari Madinah pun tahu juga. Allah wahyu kepada Nabi. Nabi kata, apa Adamak berala kamu bercakap dengan kamu? Kecil tak ada banyak. Nabi surai tak banyak dah. Jadi 200 orang daripada kabilah Bani Sulaim dari Yaman, mereka telah memeluk agama Islam sekaligus. Ini kekuatan masjid, tuan-tuan yang mulia. Masjid ada program, masjid ada amal. Tuan-tuan yang mulia, kita hari ini kita ada rakyat amal masjid ni, amalan masjid ada rakyat hari ini. Letih. Nampak sebab tak ada apa sekarang. Dakwah ni nampak sebab tak ada apa-apa. Tak ada apa dakwah ni, tak ada apa. Jadi tuan-tuan yang mulia, orang tengok dakwah ni tak ada apa-apa. Faham tuan-tuan yang mulia, kerja dakwah ni sebenar hak kita ada buat ni, suruh kita ada suruh pasal masjid ni, suruh hidup amal ini ni. Tuan-tuan yang mulia, dengan kerja ini kita jadi ta'alluq dengan Allah. Dengan kerja ini kita jadi takarrub dengan Allah. Dengan kerja ini orang buat kerja ni jadi ma'iyatullah, berserta bersama dengan Allah. Orang buat kerja agama, buat kerja dakwah ni dapat nusratullah, pertolongan, bantuan dari Allah. Tuan-tuan yang mulia, cuba kita tengok bakal dakwah dia. Jangan dia tengok body dakwah udah-udah ni, gorak-gorak ni. Tengok bakal. Bakal artinya bertitih, tuan-tuan. Titih lah anak menurau. Dia menurau. Titih yang kata lah anak. Hari ni kalau buat, jadi seperti tu. Tetap tu. Baik. Nabi Ibrahim buat apa dulu? Buat dakwah. Dakwah sekarang. Tak ada dah lain. Tak ada. Dakwah sah. Sah ya. Penolong tak ada, pembantu tak ada. Buat dakwah sekarang. Allah Ta'ala lagi pelagor Nabi Ibrahim dengan siapa? Namrud. Ada kuasa meretah putih dunia. Ada harta kekayaan. Ada tentera. Ada senjata. Ada segala-gala. Ibrahim tak ada segala-gala. Ada hanya dakwah sekarang. Tuan-tuan yang mulia, tapi kesudahan apa jadi? Ibrahim dapat kejayaan, kemenangan. Namrud dapat kebinasaan. Tu hal lepas dah tu. Bahaya kata, kena kata. Nabi Musa, Nabi Harun juga dengan kehebatan dakwah inilah. Turun Zahir, tak ada cara apa, ada tukar dengan kendi dia. Boleh selamat Bani Israel, tuan-tuan yang mulia. Bahaya. Semua Nabi-Nabi dulu ni dengan jasa dakwah inilah. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, hari ni kita kena belajar semula kerja ini. InsyaAllah. Tak ada awak lagi kita ni, tak ada awak lagi baru dia belajar baru. Bukan dakwah lah ni. Orang dakwah bukan lah ni. Lama dengar kata kita ada lagi baru dia belajar baru. Tapi ada jadi sikit-sikit ni orang panggil keberkatan. Kalau Indonesia panggil keberkahan. Keberkatan dalam kerja. Macam Nabi dulu, halah-halah dulu. Teka Halimah As-Sa'diyah tu mari ambil dia nak pergi belah. Nak pergi makan upah, nak pergi menyusu tu. Jadi berlaku berkat lah Halimah. Halimah naik uta kuruh. Bawa ambil Nabi tak belakang uta, jadi gemuk uta dia. Dulu uta lambat berjalan. Sekarang uta ni jadi laju. Mari tadi ni potong demo. Tak siapa pun. Bohala gelik muat Nabi ni potong uta demo. Orang mari di Bani Sa'diyah tu. Di Bani Sa'ad tu. Tanya, mau tukar uta lain? Tanya Halimah. Dia berkat orang di atas belakang ini. Dia susu dia sikit kopek yang kecil. Anak dia makan tak nak cukup. Dia makan tak cukup. Dah orang sesak. Sekarang kopek jadi susu saja. Kopek dia. Kambing dia ada kelip perak rumah tu. Lepas lep pagi kelip mari petang-petang ni. Gemuk. Perut. Boya. Dan biok peluar biasa. Sekat di belah Nabi SAW di rumah dia. Buat berlaku berkat. Nabi dah pergi dia ni. Tak lagi. 40 tahun lagi nak jadi Nabi.
Ada 40 tahun baru beranak hari baru ni. Baru umur 4 bulan baru ni. Nampak? Tuan-tuan yang mulia hari ni bukan kita ambil Nabi mai bela. Kita ambil sunnah Nabi yang besar sekali ni. Kerja dakwah ni. Yang merupakan maksud hidup Nabi. Yang merupakan maksud Nabi dihantar oleh Allah Ta'ala mari dalam dunia. Nampak? Lebih besar daripada kita Hera, lebih besar daripada Halimah. Hera Nabi lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tu kita kena pakat belajar. InsyaAllah deh. Kalau belajar, ya banyak ujian. Gaduh-gaduh nak kelek. Jangan kelek. Kena jaga usul, kena jaga tertib, kena jaga adab. Jangan kelek. Kacik gigi. Ramah perasaan. Puasa gitu, ada puasa gitu, puasa gini. Puasa aku tak apa dah. Puasa aku pada dah. Aku kena dah. Aku malak dah. Perasaan itu adalah benih setan mari tanah dalam perasaan itu. Boleh kena perasaan kena dah, malak dah, kena dah, berlagu dah, cukup dah. Hak iman, hak Islam ni kita tak boleh kacak lah tu. Itu adalah benih setan tanah dalam perasaan. Jangan rasa mada, jangan rasa cukup, jangan kata malak dah. Kita kena kata malak dah, kita pergi ukur dengan biar. Kita ukur dengan siapa? Kita dah rasa kena dah kerana kita pergi ukur dengan kafir. Tuan-tuan yang mula iman dan Islam kena ukur dengan sahabat, kena ukur dengan Nabi. Karena itulah contoh. Contoh agama Nabi, contoh agama sahabat tu. Kita kalau ambil kehidupan kita pergi ukur dengan Nabi. Kalau kita ambil kehidupan kita pergi ukur dengan sahabat, tak tahu nak jadi penama kita ni. Tak tahu nak kata orang for kita. Dah, sebab tu kita kena maju ke depan. Tuan-tuan yang mulia kena jaga kerja dakwah. Dan tuan-tuan yang mulia kita kena faham setengah lagi. Dakwah ni bukan 4 bulan. Dakwah ni bukan 40 hari. Dakwah kena bawa sampai mati. InsyaAllah tuan-tuan. Tahu. Dah, semua kita niat jaga kerja dakwah sampai mati. InsyaAllah tuan-tuan. Semoga Allah bagi taufik pada kita melakukan ini. Amin. Selagi tak masak jangan kelek. Selagi tak tua jangan kelek. Nak kelek we cukup dulu 4 bulan. Hari tu kita ayat. Janji baning, tak kelek belakang. Kata-kata esok kalau kita tengok nampak ada orang duduk dalam wayang wapsi ada, kita nak lalu pergi ngajar di sekolah tu biar tu. Kita nak ambil nak batu pegang. Tak reti sangat lalu. Dah, insyaAllah dah. Jangan kelek. Kena we cukup dulu. We 121 hari. Tu baru kita boleh wapsi. Kaki gigi ni. Buat perasaan tu. Ranyik perasaan diri tu. Turut dalam handak dakwah ni. Turut takazar dakwah. Allah bagi iman. InsyaAllah dah. Tak ada dah. Nak raya lebih pada tu tak ada arah dah. Ni kecil sungguh dah. Kecil cara puak dah. Kecil cara anak beranak sendiri dah ni. Dah. Semoga Allah wifahai pada saya dan tuan-tuan ni. Amin tuan-tuan. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdihi.